Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan meneruskan kembali modul metrik. Itu untuk tajuk yang pertama, ERS ataupun A1C1 yang bertajuk perjanjian dan persetujuan. Okey, setiap klien yang mula memasuki tempoh pengawasan adalah wajib untuk menandatangani perjanjian dan persetujuan ini untuk kelancaran program rawatan sehingga 24 bulan ataupun 2 tahun. So, kita bermula setiap program akan menggunakan borang perjanjian dan persetujuan untuk mencapai kehendak yang tepat. Ini adalah penting untuk memahami jenis-jenis dan syarat-syarat yang terkandung dalam perkhidmatan yang diberikan. Okey, di sini saya, itu nama klien, memohon rawatan dari pegawai pemulihan daerah tempat ataupun pegawai ADK daerah. Berdasarkan kepada syarat rawatan, saya berjanji ataupun klien berjanji akan mematuhi dan bersetuju dengan semua butiran-butiran perjanjian. Sila tandakan pada setiap butiran. Saya memahami, ini syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, saya memahami bahawa kaki tangan pemulihan percaya bahawa strategi program dan rawatan dalam komuniti menyediakan intervensi yang berguna bagi masalah pergantungan dadah. Walau bagaimanapun tiada hasil yang spesifik sebagaimana. Jadi kami di pihak ADK ni percaya bahawa anda boleh pulih dan strategi-strategi ataupun kaedah-kaedah ataupun model-model yang digunakan dalam komuniti sememangnya kita menyediakan satu intervensi yang berguna kepada klien dalam masalah pergantungan dadah. Tetapi di sini kita kena ingat bahawa jika tiada kerelaan hati daripada klien sendiri, jadi di sini kita tidak ada contoh yang spesifik bahawa setiap kali anda ikut model ni, awak belajar modul metrik ni, awak akan bebas. Tapi modul metrik ni memberi satu pelajaran yang barulah kepada anda. Itu syarat pertama. Kerana kami percaya bahawa pemulihan tu boleh berlaku, tapi tiada hasil yang spesifik sebabnya jika anda tak nak berhenti, kita cuma hanya membantu melalui modul-modul yang diberikan kepada kami. Syarat yang kedua, penyertaan semasa rawatan memerlukan beberapa peraturan asas. Syarat-syarat ini adalah perlu untuk memastikan rawatan yang diikuti berjaya. Jadi di sini jika anda melanggar syarat-syarat ini, ia akan menyebabkan rawatan anda diberhentikan ataupun anda juga akan dikenakan ataupun didakwa di bawah seksyen langgar syarat. Bantu memperuntukkan hukuman 3 tahun penjara, 3 rotan maksima. Okay. Itu syarat yang kedua. Okay. Untuk syarat yang seterusnya, di sini saya bersetuju. Adalah wajib bagi saya menepati masa temujanji yang ditetapkan. Setiap temujanji saya bersedia untuk diambil yurin. Okay. Dan adalah wajib saya menepati masa, bermakna masa yang kita berikan kepada anda semua melalui kad hijau ataupun kad biru, dan kita telah menulis kat situ setiap bulan ataupun bulan yang akan datang, masa dan tarikh. Anda cuma ikut sahaja. Dan setiap kali temujanji, sekiranya kita nak buat urine spot check, anda terpaksa bagi kerjasama. Itu syarat yang awak patut setuju untuk patuh. B, untuk syarat yang kedua, syarat-syarat rawatan memerlukan saya abstinen terhadap semua jenis dadah dan alkohol semasa proses rawatan berlangsung. Jadi maksudnya dalam proses rawatan ni awak tidak boleh ambil apa-apa jenis dadah ataupun suplemen-suplemen lain. Tak boleh. Di sini awak mesti betul-betul berhenti termasuk alkohol. Okay. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga,
saya akan berbincang dengan kaki tangan atau kelompok apa sahaja berkaitan dengan dadah dan alkohol semasa rawatan. Jadi semasa sesi rawatan ataupun sesi kelas kita akan bincang bab untuk pulih daripada dadah sahaja. Kita tak nak bincanglah benda-benda luar tentang politik negara, kita tak senyapu. Jadi kita nak bincang tentang bagaimana nak sharing, bagaimana nak pulih daripada dadah, bagaimana nak menguruskan kewangan, kehidupan, itu saja. Okey, D, rawatan mengandungi sesi individu dan kelompok, itu 2 sesi. Temu janji individu boleh diubah jadualnya jika diperlukan. Saya faham bahawa temu janji kelompok tidak boleh diubah jadualnya dan kehadiran adalah wajib. Saya akan maklumkan kepada kaunselor. Okey, wajib. Jadi di sini kita ada dua sesi. Satu sesi individu antara klien dengan kaunselor sahaja. Jadi sekiranya ada apa-apa berlaku, anda boleh ubah jadualnya ataupun ubah tarikh. Tetapi bila sesi kelompok, ia melibatkan banyak orang. Bila melibatkan banyak orang, dia tidak boleh diubah. Sebab jika anda tidak hadir, dikirakan anda itu adalah jika anda tidak datang, itu adalah dikira tidak hadir. Okey. Saya faham bahawa temu janji kelompok saya faham bahawa temu janji kelompok tidak boleh diubah jadualnya dan kehadiran adalah wajib. Saya akan memaklumkan kepada kaunselor dengan segera jika tidak dapat menghadiri sesi kelompok, dan pemberitahuan melalui telefon mungkin akan dibuat jika ketidakhadiran di saat akhir ataupun jika terlewat, ataupun jika anda kecemasan, demam ke tak boleh nak hadir, tak apa. Biar. Jadi di situ anda boleh telefon kepada kaunselor ataupun kepada pegawai kes. Okey. Untuk yang kelima, rawatan akan dibatalkan jika anda cuba menjual dadah atau mempengaruhi klien lain untuk mengambil dadah. Jadi dalam semasa sesi rawatan ni, jika anda cuba untuk jual dadah sekaki-sekaki ke daripada semasa sesi rawatan, ataupun ada selutok-selutok ke, okey, itu tidak dibenarkan dan rawatan juga akan dibatalkan. 6. Saya faham bahawa penceritaan secara grafik berkaitan dadah dan alkohol adalah dilarang. Jadi penceritaan secara grafik ni, awak datang kita sediakan kertas, pen apa semua. Jadi dekat kertas tu awak melukis gambar pil kuda ke, gambar shiring ke. F, saya faham bahawa G, saya bersetuju tidak akan terlibat dengan hubungan romantik atau seksual dengan klien lain. Okey, dan di sini bukan setakat sama-sama klien, hubungan romantik. Jadi hubungan romantik sama ada klien ke, ataupun ibu bapa klien ke, ataupun dengan pegawai. Semua hubungan romantik adalah dilarang. Sebab kadang-kadang dalam grup, ada setengah grup tu, ada setengah kumpulan ataupun setengah-setengah sesi rawatan, dia mengandungi kaum wanita. Jadi hubungan romantik tak boleh. Okey. H, saya faham bahawa tidak digalakkan terlibat dengan apa sahaja bentuk transaksi perniagaan dengan klien lain. Jadi awak mari ke ADK untuk mengurus atau untuk belajar bagaimana untuk membuang masalah pergantungan kepada dadah. Jadi segala bentuk transaksi perniagaan yang awak nak buat, sama ada MLM ke, direct selling ke, tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan. Cuma setakat untuk kita bincang bab penagihan sahaja ataupun bab kepulihan sahaja. Saya faham bahawa apa sahaja yang dibincangkan dan identiti kelompok adalah rahsia. Saya tidak akan berkongsi sebarang informasi dengan mereka yang bukan ahli. Jadi setakat kita dalam sesi dengan klien dan kaunselor hanya adalah semua klien-klien yang mengalami masalah pergantungan dadah. Jadi apa-apa rahsia yang terkeluar dalam sesi tidak digalakkan untuk dibawa hingga keluar dewan. Okay. Untuk yang ketiga, kaki tangan pemulihan perkhidmatan adalah disediakan oleh pegawai agensi yang tidak ada kebangsaan
Jadi, nombor 3 ni, kita telah menyediakan, pegawai agensi yang tidak ada kebangsaan telah menyediakan satu tempat yang selamat yang boleh kunjungi untuk belajar bagaimana untuk meneruskan kepulihan. Itu. Yang keempat, persetujuan rakaman dan video, audio dan video bagi memastikan perkhidmatan yang disediakan berkualiti. Sesi terapi mungkin akan dirakam untuk tujuan latihan. Okey. Jadi di sini macam rakaman audio, kita boleh mungkin ada satu rakaman kita boleh guna melalui pengalaman-pengalaman yang lepas, bagaimana anda jatuh, bagaimana anda berubah turning point, bagaimana anda berjaya mengekalkan kepulihan. Okay. Ke nombor 5, kerahsiaan. Semua maklumat dalam sesi ini adalah rahsia dan tidak dibenarkan didedahkan kepada siapa sahaja di luar program tanpa kebenaran bertulis dari klien ataupun keluarga klien, kecuali atas arahan ataupun kebenaran undang-undang dan juga kebenaran mahkamah. Itu saya kerahsiaan. Nombor 6, bagi mencapai matlamat rawatan ini, ia memerlukan kerjasama dan penyertaan yang aktif dari klien dan keluarga klien. Kurangnya kerjasama daripada klien akan mengganggu kelancaran program untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkesan kepada klien. Kesannya program ini tidak dapat diteruskan kepada klien dengan berjaya. Jadi di sini sokongan keluarga pun diperlukan untuk memastikan kehadiran tepat dan betul pada tarikh dan masa yang ditetapkan. Jadi di sini juga klien mestilah mengaku dan memahami segala perjanjian ini dan hendaklah menandatangani satu surat perjanjian. Jadi daripada sesi ini kita ada soal selidik berkaitan dengan keberkesanan pelaksanaan pendekatan program psikososial untuk klien dalam komuniti. Kita ingin tahu data-data atau bukti-bukti diri anda daripada nama, keturunan, jantina, negeri asal, dari segi pendidikan, berapa kali masuk pusat, berapa kali masuk penjara, dadah utama yang digunakan, tempoh menggunakan dadah berapa tahun, cara penggunaan, adakah anda berpenyakit, dan juga kita juga menanyakan adakah anda masih lagi mendapat sokongan keluarga. Bahagian B, ada soalan-soalan yang di sini yang perlu anda jawab, iaitu dari penghargaan kendiri, kapasiti SES yang perlu ditanya, dan bahagian C, satu soalan-soalan yang dibincang di sini adalah yang bertajuk daripada motivasi untuk berubah ataupun Eureka, dan juga yang terakhir adalah motivasi terhadap rawatan dan pemulihan yang perlu anda jawab sehingga habis. Jadi di sinilah jadi sekian sajalah untuk sesi yang pertama hari ini. Itu daripada tajuk perjanjian dan persetujuan. Sekian, terima kasih.